Sastra tradisional. Menurut Siti Hajar Abdul Aziz pada tahun 2011, tradisional bermaksud serius dan abadi nilainya, tertinggi mutunya dan menjadi standard kepada yang lain yang mempunyai gaya yang sederhana, mempunyai ciri-ciri yang lazim dan tidak berubah mengikut masa. Hal ini membawa maksud sastra tradisional merupakan bentuk kesusasteraan yang masih kekal hingga ke hari ini dan masih menjadi sumber pengetahuan, amalan, pengajaran, sempadan tingkah laku ataupun sumber pengenalan masyarakat Melayu kepada masyarakat luar. Sastra tradisional ini berbeza dengan sastra yang lama. Hal ini kerana sastra lama ni bersifat sementara. Hal ini demikian juga kerana apabila datang yang baharu, maka hilanglah yang lama. Namun, prosa tradisional ini merupakan sastra yang mempunyai sifat yang diwarisi secara turun-temurun walaupun dari segi jangka masa sastra itu telah lama dihasilkan. Beralih pula kepada sejarah sastra tradisional. Sastra tradisional ini pada awalnya telah menerima pengaruh Hindu dan Buddha. Tetapi walau bagaimanapun, pengaruh Hindu dan Buddha kurang menyumbang ke arah perkembangan prosa tradisional ini. Hal ini kerana bahasa yang digunakan dan cerita yang dipaparkan sukar difahami oleh masyarakat tempatan. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Sanskrit dan Melayu kuno. Cerita dewa-dewa yang digambarkan pula jauh dari cara hidup masyarakat Melayu. Seterusnya, setelah kedatangan Islam iaitu pada abad ke-14 hingga abad ke-16, kesusasteraan tradisional mengalami perkembangan yang positif. Oleh itu, hasilnya muncullah tulisan Jawi yang merupakan tulisan yang paling penting bagi agama Islam pada ketika itu. Agama Islam mula bertapak di istana dan mengambil alih peranan agama Hindu dan Buddha. Istana ni berperanan sebagai pusat perkembangan kesusasteraan Melayu klasik yang utama. Penulis mengarang karya baharu berdasarkan perintah raja. Sebagai contoh, hikayat yang dihasilkan tidak terhad kepada bidang kesusasteraan sahaja, malahan meliputi pelbagai aspek, antaranya agama, perubatan, sejarah dan sebagainya. Pertambahan keperluan terhadap karya ini telah berjaya mewujudkan pusat penyalinan dan penerbitan hasil kesusasteraan itu sendiri. Nama diri Abdullah bin Abdul Qadir Musyid. Beliau telah lahir pada 1796 di Mekah. Tarikh kematian beliau pada 1824 di Jeddah. Beliau berketurunan Arab dan India, berpendidikan bahasa Arab, Melayu dan Tamil. Beliau bekerja sebagai penterjemah, penulis dan guru. Dia juga mengajar bahasa ibunda kepada askar-askar India dan British, menjadi pentafsir dan jurutulis kepada Sir Stamford Raffles dan mentafsir cerita-cerita Hindu. Sumbangan beliau telah memperkenalkan autobiografi dalam kesusasteraan Melayu, berkritik sosial dalam sastra, memperkemaskan dan memodernkan bahasa Melayu, menjadi penterjemah dalam karya agama dan sastra. Terjemahan Alkitab dan teks-teks kritikan. Abdullah telah dikenali kerana penglibatannya dalam menterjemahkan Alkitab dan teks-teks Kristian ke dalam bahasa Melayu. Dalam Hikayat Abdullah, karya ini ditulis dalam bentuk autobiografi, pertama dalam kesusasteraan Melayu yang mengadaptasikan gaya penulisan barat, berbeza dari hikayat-hikayat tradisional yang biasa. Di dalam kisah perayaan Abdullah menceritakan pengalamannya selama melakukan perjalanan dari Singapura ke Kelantan pada tahun 1838. Perjalanan ini disebabkan oleh undangan seorang kawannya iaitu Datuk Penggawaseri Maharaja. Persatuan Penulis Nasional Malaysia. Persatuan Penulis Nasional Malaysia atau PENA merupakan sebuah organisasi yang ditubuhkan pada 12 Februari 1961 di Universiti Malaya Kuala Lumpur.
PENA pertama kali dikenali sebagai Persatuan Penulis Nasional sebelum merdeka, tetapi selepas pembentukan Malaysia ia dinamakan secara rasmi Persatuan Penulis Nasional Malaysia. Beralih kepada sejarah Persatuan Penulis Nasional Malaysia, PENA tercipta pada awal 1960-an dengan merenung kembali peristiwa politik sebelumnya dan aktiviti para penulis yang menjadi pengasasnya. Ketika itu, ramai penulis daripada semenanjung Malaysia yang berhijrah ke Singapura untuk bekerja dengan penerbit-penerbit di pulau tersebut. Antaranya ialah Muhammad Ashraf Abdul Wahab. Ashraf aktif dalam menulis dan aktif dalam Persatuan Menulis yang dikenali sebagai Angkatan Sastrawan 50 yang lebih dikenali sebagai Asas 50 yang ditubuhkan pada Ogos 1950. Baiklah, saya beralih pula kepada peranan Persatuan Penulis Nasional Malaysia, iaitu PENA direka dengan matlamat yang berbeza daripada Asas 50 yang bertujuan untuk menyatakan penulis-penulis tanah air dari semua peringkat dan segala aliran pendapat dan berusaha seluas-luasnya dalam lapangan bahasa, kesusasteraan dan ilmu pengetahuan bersesuaian dengan kepentingan-kepentingan nasional dengan tidak terikat kepada dasar politik, kepartian dan terkeluar daripada bidang undang-undang negara. Dengan pemikiran ini, PENA menyusun kertas kerja mengenai objektif persatuan yang diketengahkan dalam perjumpaan pada 12 Februari 1961 yang dirasmikan oleh Menteri Pelajaran Abdul Rahman Talib di Dewan Kuliah Universiti Malaya, Kuala Lumpur. Dan kuasa kerja ditubuhkan dan pendaftaran PENA disahkan oleh kerajaan pada 2 September 1967. Selain itu, PENA juga giat dalam aktiviti sekaligus menggunakan karya sastra dalam menjalankan aktiviti berikut. Hasilnya, terbitlah puisi-puisi protes melalui antologi Keranda 152 dan Telok Gong pada tahun 1967. Baiklah, seterusnya adalah rumusan. Kesimpulannya, kesusasteraan Melayu ini merangkumi karya sastra yang mana telah ditulis dalam bahasa Melayu dan mencerminkan budaya, tradisi, nilai dan pandangan masyarakat Melayu itu sendiri. Ianya melibatkan pelbagai bentuk karya, antaranya prosa yang merangkumi cerita rakyat, hikayat, novel. Selain itu, puisi yang merangkumi pantun, syair, gurindam dan juga drama dan esei. Selain itu juga, organisasi PENA ini ditubuhkan adalah berperanan sebagai memastikan nilai budaya dan keindahan bahasa Melayu itu sendiri terus berkembang di tengah-tengah cabaran dunia moden pada masa sekarang. Melalui kesusasteraan inilah masyarakat dapat menghargai lagi keunikan budaya Melayu yang mana mereka dapat memahami sejarah dan falsafah hidup nenek moyang mereka serta mampu memperkukuhkan identiti dan jati diri bangsa yang lebih kuat pada masa akan datang. Sekian itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.